Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan kami bagi kursus integriti dan anti rasuah yang bertajuk jenayah kolor putih dan jenayah kolor biru. Pembentangan ini akan merangkumi takrifan, perbezaan, impak, contoh kes sebenar di Malaysia, kes terkini penipuan, dan profil penipu. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu takrifan jenayah kolor putih. Jenayah kolor putih adalah jenayah yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang berjabatan tinggi, berpendidikan, dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat atau perniagaan. Ciri-ciri utamanya ialah tiada kekerasan fizikal, tetapi melibatkan penipuan, manipulasi maklumat, pemalsuan dokumen, dan rasuah. Contoh-contohnya ialah skandal kewangan, pengubahan wang haram, penipuan pelaburan, dan pecah amanah. Jenis jenayah ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan kewangan atau kuasa secara tidak sah. Seterusnya yang kedua ialah takrifan jenayah kolor biru. Jenayah kolor biru pula dilakukan oleh pekerja biasa atau individu daripada sektor buruh atau kerja manual. Ia sering melibatkan kekerasan fizikal atau kerosakan harta benda, contohnya rompakan, pergaduhan, vandalisme, kecurian kenderaan, dan pencerobohan. Walaupun jumlah kerugian keuangan tidak setinggi jenayah kolor putih, impaknya kepada keselamatan awam adalah tinggi kerana ianya melibatkan nyawa dan ketentraman masyarakat. Seterusnya saya akan membentangkan tentang perbezaan antara jenayah kolor putih dan kolor biru. Jenayah kolor putih ialah jenayah tanpa kekerasan seperti penipuan, rasuah, pecah amanah, dan pengubahan wang haram. Ia biasanya dilakukan oleh golongan profesional, eksekutif, pegawai kerajaan, atau ahli korporat dengan motif mendapatkan keuntungan keuangan tanpa melibatkan kekerasan fizikal. Kesan jenayah ini adalah kerugian keuangan yang besar serta menjejaskan reputasi pihak yang terlibat. Manakala jenayah kolor biru pula melibatkan kekerasan atau kerosakan fizikal seperti rompakan, kecurian, pergaduhan, dan vandalisme. Ia biasanya dilakukan oleh pekerja manual, teknikal, atau individu yang tidak mahir dengan motif mendapatkan keuntungan atau kepuasan melalui kekerasan fizikal. Kesan jenayah ini lebih kepada kecederaan fizikal dan kerosakan harta benda. Oke, seterusnya kita akan beralih kepada impak jenayah kolor putih dan kolor biru. Yang pertama, kolor putih. Bagi jenayah kolor putih, kesannya memang besar walaupun ia tidak melibatkan kekerasan fizikal. Contohnya, bila berlakunya penipuan keuangan atau rasuah, kerugian yang dialami ini boleh mencecah jutaan ringgit malah bilion-bilion ringgit. Kesan ini bukan sahaja dirasai oleh mangsa individu, tetapi juga oleh organisasi dan negara. Lebih membimbangkan, jenayah ini boleh menjejaskan reputasi syarikat dan mengurangkan kepercayaan orang ramai terhadap institusi keuangan dan kerajaan. Akhirnya, pelabur luar pun takut untuk melabur dan ekonomi negara kita akan mulai terjejas. Dan untuk kolor biru pula, bagi jenayah kolor biru, impaknya lebih kepada keselamatan fizikal masyarakat. Jenayah seperti rompakan, pergaduhan, dan vandalisme boleh mencederakan mangsa, malah ada yang dapat merenggut nyawa. Selain itu, harta benda awam dan persendirian juga rosak. Contohnya, lampu jalan raya dipecahkan atau premis dirosakkan. Dan akibatnya, masyarakat merasa tidak selamat, takut untuk keluar pada waktu malam, dan suasana kejiran menjadi tegang. Begitu. Contoh kes sebenar di Malaysia. Kes pertama, skandal 1MDB 2015, melibatkan penyelewengan dana pelaburan kerajaan Malaysia yang dianggarkan berbilion ringgit. Wang tersebut disalahgunakan untuk tujuan pribadi dan pelaburan luar negara. Kes ini memberi kesan besar kepada ekonomi negara dan reputasi antarabangsa. Kes kedua, kes SRC International. Anak syarikat 1MDB ini menyaksikan dana berjumlah
jutaan ringgit disalahgunakan untuk kepentingan individu tertentu. Hasilnya, beberapa tokoh terkenal termasuk bekas Perdana Menteri dijatuhi hukuman penjara. Masuk ke kes penipuan pelaburan Forex Rm 24 juta. Kes penipuan pelaburan Forex terkini di Malaysia melibatkan kerugian besar berjumlah kira-kira Rm 24 juta. Dengan polis Bukit Aman menahan 5 individu yang berperan sebagai pemegang akaun keldai dan mengenal pasti suspek utama. Sindiket ini menggunakan teknik tawaran pulangan tidak realistik, yaitu 70% sebulan bagi menarik minat pelabur. Mangsa diarahkan menggunakan aplikasi pelaburan yang kelihatan sah. Namun, wang yang dilaburkan dipindahkan secara rahsia ke dalam bentuk mata wang kripto tanpa kebenaran mereka. Pemindahan tersebut disamarkan melalui teknologi blockchain, menjadikannya amat sukar untuk dikesan dan hampir mustahil dipulangkan kepada mangsa. Penggunaan akaun keldai menjadi strategi utama sindiket untuk mengamburi pihak berkuasa, di mana akaun tersebut berfungsi sebagai perantara sebelum dana ditukar kepada cryptocurrency. Pemilik akaun keldai, sama ada sekadar atau tidak, tetap berisiko menghadapi tindakan undang-undang kerana terlibat dalam pengaliran wang haram. Kes ini membuktikan bahawa teknologi moden seperti aplikasi, pelaburan, dan mata wang digital boleh dimanipulasi untuk tujuan penipuan. Justru, ramai orang dinasihatkan agar berwaspada terhadap tawaran pelaburan pulangan tertinggi, mengesankan kesahihan syarikat atau platform pelaburan dengan pihak berkuasa. Tujuan serta mengelakkan penggunaan akaun bank bagi tujuan mencurigakan yang boleh menjerumuskan kepada tindakan undang-undang. Profil penipu skema. Bijak berkomunikasi dan mampu mempengaruhi emosi mangsa. Menggunakan teknologi moden seperti media sosial, panggilan palsu, dan email penipuan. Menyamar sebagai pegawai bank, polis, dan wakil syarikat. Mempunyai rangkaian tempatan atau antarabangsa yang teratur, menawarkan pulangan yang tinggi dalam masa singkat untuk menarik mangsa.